Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi saudara, kembali bertemu berkongsi ilmu menerusi rancangan Minda Intelek, sebuah rancangan yang mengupas dan mengulas buku-buku yang menjadi wadah ilmu pengetahuan. InsyaAllah ilmu menjadi pemangkin kekuatan iman dan ketakwaan insan, dan insyaAllah ilmu pengetahuan juga mendekatkan diri manusia kepada penciptanya. Baiklah saudara, menerusi Minda Intelek kali ini, saudara berpeluang mengikuti kupasan sebuah buku yang bertajuk As-Sama' fil Quran, atau yang bermaksud Langit di dalam Al-Quran, karangan Dr. Zahul Al-Najat, terbitan Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon, tahun 2007. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama dengan tokoh akademik kita, Profesor Madya Dr. Ma'rufah Ismail dari Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berkongsi ilmu dengan pendengar kita di Salam FM Doktor ya. Jadi Doktor ya, sebelum kita mengupas tajuk ini Doktor, saya difahamkan bahawa Doktor telah pun meringkaskan buku pada sebuah risalah kecil. Betul. Yang bertajuk Ilmu Falak, suatu penerokaan ya Doktor. Risalah ini merupakan kertas kerja yang telah dibentangkan semasa ucap tamu Konvensyen Falak Selangor tahun 2009 bertempat di Auditorium Sirim Berhad Shah Alam. Jadi Doktor, insyaAllah buku risalah ini boleh diperoleh secara percuma dari Jabatan Mufti Negeri Selangor. Jadi itu seberingkas mengenai risalah Ilmu Falak, suatu penerokaan, yang merupakan ringkasan kepada buku yang akan kita bincangkan selepas ini. Jadi Doktor, bagaimana Doktor boleh menemui buku ini Doktor? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini secara kebetulannya buku dalam bahasa Arab sebenarnya. Ditakdirkan saya mengerjakan umrah dalam 2 tahun lalu, dalam bulan puasa. Masa saya balik itu saya lihat ada 3 buah buku yang tulis oleh Profesor Najjar ini, Profesor Zahul Najjar, di airport. So saya beli ketiga-tiganya. Salah satu yang kita maksudkan ialah yang kita bincangkan ini, As-Sama' fil Quranil Karim, Langit di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan sebuah buku lagi yang saya beli bersama dengan buku ini adalah Al-Hayawan fil Quran Al-Karim, Haiwan dalam Al-Quran, dibincangkan oleh tokoh pengarang yang sama. Yang satu lagi adalah Ulumil Geologi, ilmu bumi yang dikaitkan dengan ayat-ayat Quran. Ini 3 buah buku yang besar yang ditulis oleh tokoh yang sama, yakni Profesor Zahul Najjar. Dan bila saya lihat buku ini sangat cukup menarik sebab kupasannya cukup mendalam, ditulis oleh pakar yang sangat menguasai bidang ini, maka saya rasakan ada sesuatu yang menarik untuk kita kongsi bersama dengan pembaca ataupun dengan pendengar sekalian. Jadi Doktor, apakah falsafah atau tujuan buku ini ditulis atau dikarang? Ya, kalau kita lihat dulu tujuan buku ditulis, dan dia ada kaitan dengan pengarang itu sendiri. Dan kalau kita nak berkenalan dengan pengarang ini, namanya adalah Profesor Zahul Najjar. Dan dia ni dilahirkan di Mesir tahun 1933, dan bidang dia adalah bidang geologi. Bidang geologi di Universiti Kahirah dalam tahun 1955 dia dapat Bachelor of Science. Kemudian dia melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di University of Wales tahun 1963. Jadi dia ni orang yang sangat senior di dalam bidang ini, dan dia adalah pensyarah pelawat, dan dia adalah profesor di Universiti Terusan Swiss di Mesir. Kemudian dia ni sangat istimewa sebab dilantik oleh kerajaan Saudi dan juga oleh kerajaan Mesir sebagai untuk mengetuai lujnah pengkajian mukjizat Al-Quran. Dan hari ini tulisan-tulisan yang ditulis oleh Zahul Najjar ini tersebar ke seluruh dunia. Kebanyakan penulis tempatan kita berbanyak memetik daripada tokoh yang sama. Dan falsafah penulisan buku ini ialah sebenarnya buku ini dikumpul daripada tulisan ringkasnya dalam majalah Al-Ahram yang dikeluarkan dalam akhbar. Al-Ahram ini memuatkan setiap minggu ruangan Al-Mu'jizat fil Quran, dan dia telah menulis lebih pada 150 makalah setiap minggu dalam majalah, dalam akhbar yang sama, dan dipungut kembali tulisan-tulisan ini ke dalam sebuah buku yang dipersembahkan pada ini. Jadi buku ini dicetak tahun 2007, 3 tahun lalu. Tetapi sebenarnya dia adalah pungutan daripada kertas kerja yang telah mungkin dah agak lebih lama daripada itu, tetapi dia ditambah dengan maklumat yang terkini, sehingga buku ini menarik juga kerana dia mengandungi gambar-gambar yang diambil oleh NASA. Ada gambar yang cukup banyak, cukup menarik, berwarna-warni. Dan gambar ini kebanyakannya adalah bukan asli dari konteks
yang dilakukan oleh Najjar, tetapi yang diambil oleh NASA, yang diambil oleh Hubble Space, yang menunjukkan segala gambar yang dikeluarkan oleh Starlight dan juga oleh pejabat, oleh pengkaji daripada Hubble Space ini, stesen Hubble ini dimasukkan dalam buku ini untuk dikaitkan dengan Al-Quran. Dan tujuan falsafah yang penting ialah untuk melihat ilmu ini yang disebut sebagai kosmologi. Kosmos, langit, bumi, kita panggil kosmos keseluruhannya, tetapi kosmologi maksudnya ilmu berkaitan dengan kewujudan alam semesta. Dan ini disepadukan dengan Al-Quran untuk dijadikan satu bahan renungan bagi generasi muda, golongan intelektual, untuk melihat secara mendalam hubungan di antara kedua-duanya. Sebab Barat selalu melihat sains dan agama dua bidang yang berbeza. Tetapi Profesor Zahirul Najjar menunjukkan bahawa dalam budaya kita, di dalam epistemologi Islam, kedua-dua ini harus dilihat sebagai kitab terbuka yang satu. Yang satu lagi kitab yang tertulis, kitab wahyu, dan kitab yang terbuka adalah alam semesta ini perlulah dikaji secara sepadu, selari dan integriti secara bersama, sebab kedua-duanya datang daripada sumber yang sama. Dan apabila kita mengkaji alam semesta, kita mengkaji langit dan bumi, kita mengkaji Al-Quran, kedua-duanya daripada sumber yang sama, yang seharusnya tidak berkonflik. Dan sesungguhnya tidak berkonflik. Sekiranya ada juga berkonflik, itu menunjukkan kelemahan manusia yang berada di antara ilmu Allah dengan apa yang dia kaji. Dan oleh sebab itu, kalau kita jadikan ini sebagai pendekatan untuk keimanan, khususnya untuk tauhid rububiyah umpamanya, maka alangkah cantiknya. Sebab pengarang ini mengatakan bahawa kita mungkin harus merombak ataupun mengubah cara kita mengajar tauhid. Pertama dulu, kalau kita mengajar tauhid dengan cara klasik, dengan kitab-kitab klasik, nampaknya tidak menarik golongan muda. Jadi kalau diperkenalkan dengan ilmu kosmologi moden, apa yang kita dapat lihat gambar-gambar keindahan alam semesta dan dipadukan dengan kajian Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi, maka kelihatan kedua-dua ini sangat rapat dan memberi impak yang besar kepada masyarakat. Itu matlamatnya. Itu matlamat daripada penulisan buku ini, sebagaimana yang ditulis oleh Zahirul Najjar dalam pendahuluan buku ini. Begitulah doktor ya, apabila berganding kedua-dua ilmu ini, barulah kita akan nampak kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doktor ya, tadi doktor ada sebut tentang beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan alam semesta. Bagaimana ulul albab, orang yang kita kategorikan sebagai ulul albab ni, dapat melihat alam semesta ni dari kacamata yang lain? Ya, itulah yang disebut pertama kali dalam pendahuluan oleh Dr. Zahirul ini, Profesor Zahirul ini. Dia bawa ayat Quran yang selalu kita baca dalam surah akhir surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bahawa dalam kejadian langit dan bumi, perubahan siang dan malam, itu ada tanda-tanda bagi mereka yang mempunyai hati, mata hati yang dalam, yang dipanggil ulil albab. Bagi orang yang mempunyai hati yang mendalam, dengan perasaan melihat dengan penuh dengan tadabbur dan sebagainya. Dan siapakah ulil albab? Siapakah ulil albab ini diterangkan oleh ayat seterusnya. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapakah ulul albab? Ialah mereka yang sentiasa berfikir, melihat, mengkaji, mengingati Allah ketika duduk, ketika baring, ketika berdiri, dan mereka selalu melihat kejadian alam semesta, langit dan bumi. Akhir daripada kajian mereka, mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahai Tuhan kami, sesungguhnya tidaklah engkau jadikan ini sia-sia, dan faqina adzabannar, maka jauhilah kami daripada azab neraka. Apabila kita mengkaji tentang alam semesta, kita rasakan diri kita sangat-sangat kecil berdepan dengan alam semesta yang mega. Kita ni sebenarnya berada di atas satu bahtera yang kita namakan bumi. Bumi ini terapung-apung di angkasa raya, dan dia berada dalam kesatuan kosmos yang besar. Kalaulah bumi yang begitu besar, yang kita anggap besar ini, sebenarnya hanyalah hakikatnya satu objek yang sangat kecil di alam kosmos, apatah lagi kita yang berada di atas geluk bumi yang kecil ini di dalam kesatuan kosmos yang besar. Maka kita merasakan diri kita sangat-sangat kerdil berhadapan dengan makhluk Allah yang lebih besar. Dan makhluk ini pentingnya patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada tolak ansur lagi, patuh secara 100%. Tetapi apakah manusia ada alternatif untuk melakukan sebaliknya? Itu yang menjadi intisari kepada kajian buku ini, dan diharapkan buku ini akan membuka minda